Hi, so kita continue from previous video. So since kita dah dapat P3, kenapa kita cari P3 tadi? Of course, this is the time apabila berakhirnya yang variable tadi. So dia start yang secara constant perpetuity. So that's why kita akan cari semua dividen tadi dan berakhir di mana kita akan start cari dekat mana dia start growing secara constant. So start yang constant adalah tahun keempat dan yang kita katakan sebagai yang secara variable tu terhenti di sini, terhenti kepada tahun ketiga, right? So that's why untuk gabungkan kedua-dua ni, sebab dekat sini kita ada dua keadaan. Satu adalah keadaan yang mana variable, okay. Satu lagi keadaan yang constant. Okay, so yang variable adalah daripada tahun 1 hingga tahun ketiga. So sebab tu kita akan start dengan mencari P3 lah. So P3 of course D4. Dekat mana dia stop yang constant tadi. So dekat situlah kita cari. Okay, so P3. That's why kita cari P3 terlebih dahulu. Dan kemudian kita akan gabungkan dengan price setiap tahun pertama, kedua dan juga ketiga. Right, kita gabungkan. Yang ni kita dah dapat. Yang constant tadi kita dah dapat. Okay. So, kita gabungkan nanti dengan the whole ni. Barulah kita akan dapat P kosong. Okay. So, refer back to this one. So, this is the way lah. Kita cari. Saya copy dulu. Supaya awak faham. Okay. So, bila kita dah dapat P3 tadi. P3 kita akan letak kat belakang ni. Okay, kat sini. Okay. Sebab kita nak gabungkan combine kedua-duanya, barulah kita akan dapat jumlah P kosong. Okay, present value yang sebenar. Right? So, ini yang tadi, yang variable. Okay, kalau kita perhatikan, ini adalah yang mana present value untuk future dividend yang secara berubah-ubah. Di satu, tahun pertama, tahun kedua dan tahun ketiga. So, kita combine ketiga-tiga ni dan kita dapatkan tadi, kita dah dapat tadi price untuk tahun ketiga. Iaitu start pada tahun keempat, which is dia remain constant. Dan kenapa P3? Sebab of course, untuk formula asal constant growth model, kalau kita tengok, kalau you sedang cari P kosong, dia kena D1 bagi 1 K minus C kan. So, P1 dekat sini D2, P3 dekat sini D4 kan. So, itu yang sebelum ni, yang saya dah explain. Right? So, of course dekat sini bila P3 dia stop yang mana kita nak cari tadi adalah apabila dia mention dalam soalan ni kan, this one. So dia start dekat sini sampai tahun ketiga dia berubah-ubah. Start tahun keempat dia remain constant. So kalau dekat sini kita akan stop lah P3 dapat sama dengan D4 bahagi dengan K minus C. This one, the one that you are looking over here. Kenapa kita pilih stop dekat situ? Sebab pada start tahun keempat ni dia dah orang kata dia punya dividen growing dia secara perpetuity, secara kekal, constant. Tak kira lah untuk tahun kelima ke, 4, 5, 6, 7, 8, dia akan kekal sebanyak 6%. Okay. So, kita combine kedua-dua ni dengan cara pertama untuk cari present value untuk setiap satu. D1 adalah bahagi dengan 1 plus K. Ni formula dia.
tambah D2 bahagi dengan 1 plus K kuasa 2 tambah D3 bahagi dengan 1 plus K kuasa 3. So, ini untuk ketiga-tiga yang tahun sebelum dia remain constant 6%. Tambah P3 tadi, harga yang kita dapat, present value yang kita dapat, and then bahagi dengan 1 tambah K kuasa 3. Ada dua cara kita boleh buat. Satu lagi adalah guna PVIF. Benda yang sama sebenarnya. Okay. So, kalau you guna PVIF punya table, boleh juga. So, yang tadi 1 plus K kan? Right? So, kita guna PVIF 15% sah 1. Yang 1 plus K kuasa 2, kita guna PVIF 15% tahun ke-2. 1 plus K kuasa 3, kita guna PVIF 15% tahun ke-3. Dan seterusnya. So, ada dua cara you boleh guna. But normally, I'll just use this one sahajalah. Okay. Sebab sometimes, could be a kind of careless lah. Bila you refer dalam jadual ni, boleh tersalah tengok dan sebagainya. But it's still acceptable, boleh digunakan. Okay, tak ada masalah. So, daripada tadi, kita masukkan satu-satu dalam formula ni. Ini adalah D1 tadi. And then bahagi dengan 1.15 iaitu 1 tambah 15%. 1 plus K. Okay. Tambah 1.352 you bahagi dengan 1 tambah 15% kuasa 2. Okay. Dan tambah 1.758 bahagi 1.15 kuasa 3 untuk D3 ni. Okay. Dan tambah RM20.70 yang kita dapat masa kita cari P3 tadi. Right. Bahagi dengan 1.15 kuasa 3. Tambah ke semua yang kita dapat. So, your last answer adalah RM16.69. So, dapatlah kita punya P0. So, this is the one, the value of our share lah. So, this is the value of our share. So, kalau you guna PVIF, sama juga. Supposed to be you akan dapat jawapan yang sama. Cuma kadang-kadang depends pada jenis jadual yang awak tengok. Sama ada titik perpuluhan dia 3 atau 4. So, kalau lari sikit, biasalah akan lari dekat belakang ni je sikit. Dia punya jawapan, perbezaan jawapan dia lah. But the calculation is still correct lah. Masih lagi betul. Okay. So, boleh pilih antara kedua-dua cara ni. So, you akan dapat jawapan yang lebih kurang sama. Okay. So, good luck untuk multiple growing model. So, nanti kita akan buat lagi soalan lain supaya you all lebih faham dan senang nak tackle untuk soalan multiple growth model.